وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum Ustaz. يا حسنا في عذاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, ibu-ibu ayah, kita sambung ayat 22 ya. Surah Yasin ayat 22 insya-Allah. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Azim. Ini kita hari ini hari Isnin 31 Ogos. Salam kemerdekaan kepada ibu-ibu ayah semua insya-Allah. Kita sambung pengajian kita, perbahasan kalimah daripada surah Yasin, perbahasan sorof daripada kalimah surah Yasin. Kita masuk ayat 22. Okay. Bunyi ya, bunyikan ya. Kita akan tengok pada kalimah la a'budu, kemudian fatarani, kemudian wa ilaihi turja'un. Ilaihi pun kita tengok juga insya-Allah. Okey. Wa ma liya, tengok tu wa ma liya tu. Wa ma liya tu. Itu ibu adalah gabungan daripada huruf jar lam. Huruf jarnya lam. Lam digabungkan dengan ana. Lam digabungkan dengan ana. Lam tu bagi. Ya tu, ya ana tu saya, bagi saya ataupun kepadaku. Jadi bila digabungkan, ana tu jadi ya mati. Asalnya li tu, li Allahumma gfirli ataupun Rabbi gfirli. Li tu bagiku. Okey. Jadi li, ya tu asalnya li, lam dengan ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, wa ma liya, liya tu bagiku, dan tiadalah bagiku. Ataupun dan kenapa tidak bagiku. Tapi itu kita akan bincang dalam tafsir nanti insya-Allah. Kita nak tengok sorof saja sekarang. Okey ibu, itu agak-agak ibu ayah. Li itu dalam kotak 14, kotak yang keberapa ibu? Kotak 14, dalam 14 kotak tu dia kotak yang keberapa? Li berapa? Cuba ibu-ibu jawab. Kan? Li tu kotak keberapa agak-agak? Saya tunggu. Terima kasih Ibu Saidah sudi. Kalau tak saya tunggu tadi sampai siapa-siapa komen Ibu ya. Saya dah kata Ibu belajar dengan saya ni jangan malu-malu. Siapa-siapa ibu-ibu saya perhati sebenarnya, ibu-ibu yang jarang sangat komen. Jadi kalau ibu-ibu yang jarang komen dan dia mesej pada saya kerana ada masalah keyboard ke apa ke, tu tak apa. Tapi kalau ibu-ibu
payah nak komen, payah nak respon. Saya minta respon buat tak tahu je, saya kecil hati sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang boleh respon tapi tak respon. Jadi ibu, tujuan saya buat ni pasal kita nak ulang kaji. Saya boleh je saya terangkan terus direct. Terus bagi tahu kan, tapi itu bukan cara saya. Cara saya dua hal dia. Boleh ibu ya? Jadi kalau saya tanya lepas ni, kalau lambat jawab, saya akan biar saja sampai ada jawapan. Boleh ibu ya? InsyaAllah. Dia belajar ni saya tak nak malu-malu lah ibu. Tak nak kita malu tak bertempat. Nampak Ibu Faridah tak ada apa yang tak ada? Ibu Faridah tak ada apa ya? Okey, tak apa. Ibu Faridah tak faham, tak apa. Ada kelam dalam kotak 14. Okey. Ibu Faridah kena selalu lagi ikuti pengajian, Ibu Faridah akan faham insya-Allah ya. Dan Ibu Faridah, rasanya Ibu Faridah belum dengar betul syarah mustawa 1 tu, syarah peringkat pertama sorof tu, Ibu Faridah tak dengar betul-betul tu. Tak salin betul-betul. Ibu Faridah kena salin dan dengar betul-betul. Ibu Faridah takkan timbul soalan macam ni. Ada kelam dalam kotak 14? Takkan timbul soalan macam ni kalau Ibu Faridah betul-betul salin yang saya bagi tu. Boleh Ibu ya, insya-Allah. Soalan Ibu Faridah ni tidak sesuai sebenarnya. Tak patut ditanya kerana patutnya Ibu Faridah kalau ikuti pengajian peringkat pertama tu, Ibu Faridah dah salin semua, Ibu Faridah dah tahu dah. Okey. Bukan saya tak nak bagi tahu. Okey, tak apa Ibu. Nanti jadi Ibu faham keadaan Ibu kena salin. Kotak 14 tu saya dah terangkan dah dalam pengajian peringkat pertama. Okey Ibu ya, kotak ke-13 betul, kotak ke-13. Kita tengok balik kotak pertama. Tengok cara saya buat ya. Ibu ya, masing-masing buka mustawa 1, nota 1 sekejap. Buka mustawa 1, nota 1 sekejap. Siapa dah buka komen dah? Mustawa 1, nota 1. Siapa dah buka komen dah ya? Lagi Ibu, yang lain-lain. Saya dah tengok beberapa ramai yang dah buka. Kita ada tak ramai pagi ni, 15 orang je, saya boleh tengok semua sekali. Siapa yang tengah drive ataupun ada dengar sambil-sambil tak apa, tak payah, tak apa. Siapa yang betul-betul tengah dengar ni, okey, komen dah ya. Maaf Ibu ya, saya memang nak bagi faham tu ni, insya-Allah. Okey. Jadi kotak pertama huwa kan? Kotak pertama huwa. Kalau huwa sebelumnya ada lam, dia jadi lahu. Dia memang saya tak ada pun bagi kotak 14 yang ada lam semua, bukan. Itu kalau kita gabungkan, asasnya adalah huwa humahum tu Ibu. Huwa humahum tu kotak 14. Dhamir tu kotak 14. Tak kira lah dhamir ke, fi'il madhi ke, fi'il mudhari', semua jadi 14 kotak yang saya bagi. Okey, kotak pertama huwa. Maksudnya lam digabungkan dengan huwa jadi lahu. Lahu. Kemudian lam digabungkan dengan huma jadi lahuma. Lam digabungkan dengan tu jadi lahum. Nampak Ibu? Lahu, lahuma, lahum. Lahuma, lahum. Baginya seorang lelaki lahu. Bagi mereka berdua lelaki lahuma. Bagi mereka ramai lelaki lahum. Bagi dia seorang perempuan laha. Kotak keempat. Kotak kelima bagi mereka berdua perempuan lahuma. Kotak keenam bagi mereka ramai perempuan lahunna. Begitu lahunna. Okey Ibu ya. Tolong kongsikan kotak ketujuh. Lam digabungkan dengan anta jadi apa Ibu? Kotak ketujuh. Kotak ketujuh kalau dhamir saja anta. Tapi kalau kita bayangkan sebelumnya ada lam digabungkan dengan anta jadi apa Ibu? Cuba tulis dalam rumi pun tak apa. Laka, Ibu Faridah, terima kasih Ibu. Masya Allah, Ibu Faridah faham dah ya. Okey. Laka tu lam digabungkan dengan anta jadi laka. Kotak ke-7. Kotak ke-8 antuma kan? Lam digabungkan dengan antuma jadi lakuma. Macam tu. Kemudian lam digabungkan, kotak 9, lam digabungkan dengan antum jadi lakum. Nah, kita biasa jumpa lakum kan? Lakum dinukum waliyadin. Nampak? Waliyadin dan bagiku. Liya pun sama juga. Kan? Kotak ke-10, bagi kamu seorang perempuan laki. Betul Ibu kan? Bagi kamu seorang perempuan laki. Ustaz kenapa laki pula? Laki-laki lah. Lelaki lah kan? Bukan. Anti,
Kalau sebelumnya ada sebarang kalimah, anti akan jadi ki, jadi laki. Bagi kamu berdua perempuan, lakuma. Bagi kamu ramai perempuan, lakunna. Jadi ibu. Kalau bagi saya seorang lelaki ataupun perempuan, ni yang kita jumpa sekarang ni. Asalnya li begini. Asalnya li lam ya mati. Asalnya li. Tapi di sini kita baca ya tu baris atas. Wa ma liya. Wa ma liya. Boleh dibaca baris atas. Wa ma liya. Okey. Kalau bagi kami ataupun bagi kita, kepada kami ataupun kepada kita, lana jelas ibu ayah, lana Allahumma ghfir lana, begitu kepada kami. Okey, jadi perbahasan li tu yang kita baca lia kadang-kadang, dalam contoh ni kita baca lia, dah selesai insya-Allah ya. Jadi ibu ayah tahulah lia tu adalah lam tu huruf jar digabungkan dengan ana sebenarnya, maka mesti ada makna aku. Jelas ya. Tengok pula pada kalimah la a'budu. Fi'il madhi, kita ada dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi abada, mudhari'nya ya'budu, masdarnya ibadatan, isim fa'ilnya, nak tanya ibu ayah. Saya bagi 3 dulu. Madhi, mudhari' dan masdar. Isim fa'ilnya macam mana ibu? Cuba tulis. Isim fa'ilnya. Kalau boleh dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Arab pun tak apa. Dalam rumi tak apa, Arab lagi bagus. Tulis dalam Arab lagi bagus, lagi cantik. Macam mana tu? Kita nak kata isim fa'il abada ya'budu. Isim fa'il kepada abada ya'budu, macam mana ibu? Ibu Hashimah betul, abidun. Abid. Tu kita kata kalau ahli ibadah kita panggil abid. Abid ahli ibadah. Okey. Jadi abada ya'budu. Abada ya'budu sulasi mujarrad ke sulasi mazid fih ibu? Sulasi mujarrad ke mazid fih? Abada ya'budu. Mujarrad Ibu Rusyati, betul, masya-Allah. Tahniah ya Ibu Rusyati, terima kasih. Mujarrad, sulasi mujarrad. Apa nama babnya ibu? Fa'ahlama. Abada ya'budu, apa nama babnya? Abada ya'budu, apa nama babnya? Fa'ala yaf'ulu, Ibu Rusyati, betul, terima kasih. Okey. Kemudian ibu ayah tengok, a'budu tu, kalimah a'budu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? A'budu. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? A'budu. Kalimah a'budu. Fi'il mudhari' Ibu Hashimah, Ibu Syati, Ibu Faridah, betul. Fi'il mudhari'. Cantik, masya-Allah. Okey ibu, fi'il mudhari'. Ibu-ibu kata dia fi'il mudhari'. Apa tanda dia fi'il mudhari' tu? Cuba ibu tengok. Apa tanda dia adalah fi'il mudhari'? Apa tandanya? Yang ibu kata dia fi'il mudhari'. Awalnya hamzah. Saya macam ni pula pasal mata saya ni pagi ni Allah uji. Dia macam kabur. Pakai spek pun kabur juga. Power lari ke tak tahulah. Awalnya hamzah. Okey ibu, betul. Awalnya hamzah. Okey. Ibu ada 4 huruf. Kalau berada di hadapan perkataan, kemungkinan kataan itu, kalimah itu fi'il mudhari'. Apanya? Ya, kan? Huruf ya lagi, huruf nun, huruf ta, huruf hamzah, huruf nun. Macam tu ya. Okey, alhamdulillah. Jadi ibu tadi a'budu kotak berapa ibu? A'budu saja kotak berapa? A'budu. Itulah penting peranan 14 kotak Ibu Faridah ya, ibu-ibu semua. 14 kotak tu dia memang asas yang kita kena tahu. Kotak 14. Jadi ini kotak keberapa untuk saya? A'budu. Untuk saya kotak berapa ibu? Kotak 13. Masya-Allah ibu ya, kotak 13. Jadi saya bagi tadi abada ya'budu. Abada fi'il madhi, mudhari'nya ya'budu. Ya'budu dia sembah. Kalau fi'il mudhari' kita nak bagi mana saya sembah ataupun saya beribadah. Ya'budu dia beribadah, dia menyembah. Tukar makna saya hamzah. Jadi a'budu. A'budu maksudnya saya sembah. Saya sembah. Boleh ibu ya? Tapi sekarang ni sebelum a'budu ada tak kalimah yang menunjukkan makna nafi? Ada. Kalimah apa ibu? La.
Okey, nak tanya ibu ni, ibu type. Apa nama la tu? La tu apa namanya? Apa nama la ni? Terutama ibu-ibu yang belajar dengan saya dekat masjid. Kak Jahnid Norizan nafiah. Ibu Sahiyah nafi betul. La nafiah ya. Kita sebut la nafiah, bukan la nafi ibu Sahiyah, la nafiah. Kerana la tu, okey, ini faedah ibu-ibu semua. Bila huruf dalam bahasa Arab dia bersifat muannas. Huruf la, huruf kan? Huruf la ni huruf, maka kita panggil la nafiah. Pasal la tu muannas, nafi tu kita sebut dengan nafiah. Kita sebut la nafi pun boleh, tapi lebih tepat la nafiah. Okey, ibu ayah, la nafiah. A'budu, aku sembah. La a'budu, aku tak sembah. Okey ibu, saya nak tanya ibu ayah. Setakat mana yang ibu ayah tahu, paling kurang 2 jenis la dalam bahasa Arab ni. Ibu satu la nafiah, satu lagi la apa nama dia? Satu nama la nafiah, satu lagi la apa? Kita jumpa sekarang dalam surah Yasin ni, la a'budu, aku tak sembah, ni tu la nafiah. Apa satu lagi la yang ada? Cuba tengok dalam buku Musawwar 1 tu ada, cuba cari. Ibu Maslina, okey, hampir-hampir tepat saya dah baru bagi tahu tadi. Betul Ibu Bahariah, nahiyah. Kena sebut nahiyah Ibu Maslina ya, nahiyah. Terima kasih Ibu Bahariah dan Ibu Fairuz. La nahiyah. Kalau la nahi saja tak tepat. Yang tepatnya la nahiyah. Okey. La nahiyah memberi makna larangan. Jadi kalau la a'budu, ibu tengok beza dia. Kalau la nafiyah ni, kalau la nafiyah, dia tidak menjejaskan baris yang di akhir. Cuma memberi kesan pada makna saja. A'budu, aku sembah. Aku sembah. Dal tu baris depan. A'budu, aku menyembah. Kita nak menafikan makna menyembah, datang. Maka ibu la tu menafikan makna aku sembah. Maka a'budu, aku menyembah. La a'budu, aku tidak menyembah. Tu nafi. Aku tidak menyembah. Berbeza dengan la nahiyah. Kalau nahiyah, larangan. Kalau nahiyah, larangan ibu. Jadi, kalau kita kata a'budu dengan ibu tengok dal baris depan. A'budu, aku menyembah. Kalau la tu la nahiyah, dia akan jadi la a'bud, dal tu akan dimatikan. La a'bud, aku jangan aku sembah. La a'bud, jangan aku sembah. Dia memberi larangan pada dirinya sendiri. La a'bud al-asnam. Aku jangan sembah berhala-berhala. Macam tu. Ini boyah ya. Saja saya kaitkan. Kita jumpa sekarang ni la nafiyah, la a'budu, aku tidak menyembah. Macam tu. Okey. Jadi la a'budu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada makna nafi dekat situ, kotak yang ke-13. Aku tidak menyembah. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Allazi fatarani, allazi fatarani. Okey ibu. Fatara. Fatara. Dalam bahasa Arab kita ada fatara yafturu. Fatara yafturu. Okey, apa dia fatara yafturu? Maksudnya mencipta. Mencipta. Kan? Fatara yafturu maksudnya mencipta. Okey ibu. Jadi fatara allazi, dia yang fatara telah mencipta, telah menjadikan. Jadi fatara kotak fi'il madhi kotak pertama. Ibu-ibu ya, kalau kotak pertama fi'il madhi, kotak pertama untuk fi'il madhi, dia ada memberi makna apa tu? Dia ke, kamu ke, saya ke? Kotak pertama untuk apa ibu? Kotak pertama fi'il ataupun kotak 14, kotak pertama dia untuk dia, betul, untuk dia. Nampak ya? Kita tengok. Kita bukan tafsir ni, kita tengok kenapa dia gunakan fatara, kenapa tak? Untuk dia kalau manusia lelaki lah ibu.
Kalau kita lebih tepat muzakkar ya, muzakkar. Kalau lelaki manusia. Tapi kalau benda tu bukan manusia, kita sebut muzakkar lah. Jadi la a'budu, aku tak menyembah allazi, dia yang. Allazi terjemah allazi, dia yang. Terjemah allazi, dia yang. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita bercakap mengenai Allah, kita bercakap mengenai Allah ke kita bercakap dengan Allah? Kita bercakap mengenai Allah ke kita bercakap dengan Allah? Mengenai ke dengan? Kalau mengenai, kita gunakan dia kan? Kalau dengan Allah, kita gunakan engkau. Betul? Kalau kita doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta pada engkau, ya Allah, nampak engkau, kita gunakan engkau. Tapi sekarang ni kita membahasakan diri. Sekarang ni contoh ni dalam surah ni, orang lelaki yang datang, ni bukan tafsir tapi saya sentuh sikit. Orang yang lelaki datang daripada hujung kota Antakiyah tu, namanya Habib An-Najjar, datang berjumpa dengan penduduk Antakiyah, orang kampung dia sendiri, bercakap mengenai Allah Ta'ala. Jadi nak gunakan apa? Allah Ta'ala tu pihak ketiga. Dia pihak pertama, dia punya kaum dia pihak kedua, Allah Ta'ala pihak ketiga, bercakap mengenai Allah. Maka kita gunakan apa? Dia lah. Dia. Okay. Jadi di sini, allazi, dia yang fatara, telah menciptakan. Jadi kenapa guna fatara? Kenapa tak guna fatarta ke, fatartu ke? Kenapa fatara? Kerana kembali pada Allah Ta'ala. Kan kotak pertama, fatara. Jelas ibu ya? Okey, Alhamdulillah. Okey. Jadi apa makna fatara? Cuba ibu tengok terjemah ibu ya. Apa dia fatara? Menciptakan ke? Okey. Telah menciptakan ibu kan? Telah menciptakan. Fatara, telah menciptakan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, allazi telah menciptakan. Ni aku. Sekarang ni kita nak buat. Fatara kita tak nak usik. Saya nak tengok pada ibu bagaimana kita ubah kata-kata nama di belakang. Macam mana kalau kita nak kata dia telah menciptakan, dia Allah Ta'ala telah menciptakan dia manusia. Dia Allah Ta'ala telah menciptakan mereka berdua. Dia Allah Ta'ala telah menciptakan mereka ramai. Macam mana kita nak buat tu semua ibu ayah ya, insya-Allah. Okey. Ibu ya. Saya kena mute semua. Ibu-ibu pastikan ibu-ibu mute ibu ya, nanti akan mengganggu kelas. Ibu-ibu tolong mute. Semua dah mute ya, Alhamdulillah. Kalau ada suara dekat rumah ibu, nanti dengar semua orang. Okey. Jadi ibu, fatarani, okey, kalau kita fokus pada dhamir belakang saja ya. Fatarani, dia telah menciptakan aku. Dia telah menciptakan aku. Okey ibu. Macam mana kalau kita nak kata dia Allah Ta'ala telah menciptakan dia. Dia makhluk lah. Jadi mata saya tak nampak kan ni. Fatarahu. Pada fatara tu saja dia Allah Ta'ala. Kita tak nak ubah fatara ni, kita biar saja. Tapi kita nak tengok pada kata-kata nama di belakang, dhamir di belakang tu. Dia Allah Ta'ala, fatarahu, dia Allah Ta'ala telah menciptakan dia seorang makhluk. Kalau dia Allah Ta'ala telah menciptakan mereka berdua makhluk, jadi macam ni ibu? Cuba tulis. Dia Allah Ta'ala, ni kotak kedua. Dia Allah Ta'ala telah menjadikan mereka berdua makhluk ni. Jadi apa macam mana? Cuba ibu tukar. Kotak kedua jadi macam mana ibu? Cuba tengok. Saya nak tengok ibu tulis. Betul ibu Nuraini, fatarahuma, betul, fatarahuma, dia Allah Ta'ala telah menciptakan mereka berdua, fatarahuma. Seterusnya ibu kotak ketiga jadi macam mana? Kotak ketiga, fatara. Betul ibu Nuraini, fatarahum, betul, Masya Allah. Okey, sekarang ni saya nak minta seorang wakil ibu. Saya minta seorang wakil ibu, cuba tasrifkan fatarahu sampai kotak 14. Saya bagi masa 10 saat ada wakil. Siapa nak wakil? Unmute, ibu unmute dan ibu guna suara. Asal dengan guna suara, ibu buat betul ke tidak?
Ustaz, itu Ustaz kata komunikasi je. Tak apalah, ini pun boleh jugalah. Senang kalau ibu-ibu ada yang nak buat lah. Kalau tak ada, biar saya buat. Tak apa, jangan risau. Ada siapa nak try? 5, 4, fatarahu sampai habis. 3, 2, 1. Alhamdulillah, lega semua ya. Okey, tengok saya buat ya. Kotak pertama, fatarahu. Kotak kedua, fatarahuma. Kotak ketiga, fatarahum. Dia Allah Ta'ala telah menciptakan mereka ramai. Telah menjadikan mereka ramai. Kotak keempat, fataraha. Dia Allah Ta'ala telah menjadikan dia. Dia tu makhluk, tapi makhluk tu mu'annas lah. Kotak kelima, fatarahuma. Kotak keenam, fatarahunna. Kotak ketujuh, dia Allah Ta'ala telah menjadikan kamu. Macam mana ibu? Dia Allah Ta'ala telah menjadikan kamu macam mana? Macam mana ibu? Tulis, boleh tulis. Saya nak tengok kotak ketujuh. Dia Allah Ta'ala telah menjadikan kamu. Fataraka, betul. Fataraka. Ibu Bahari kenapa? Fadoro pula. Fatara. Fataraka. Ya. Saya tengah belajar. Okey. Fataraka, betul. Fataraka, kemudian fatarakuma, fatarakum, fataraki, fatarakuma, fatarakunna. Dia telah menciptakan saya, fatarani. Sekarang lah, fatarani. Okey, fatarani. Bukan ni tu, bukan nun ya tau ibu. Ya saja memberi makna saya. Ya tu memberi makna saya. Nun tu kena datang untuk menyelamatkan keadaan. Kalau nun tu tak ada, kita tak boleh nak sebut. Okey. Ibu bayangkan, fatara ditambah dengan ya mati. Ya mati memberi makna saya. Jadi apa ibu? Fatara tambah ya mati memberi makna saya. Jadi apa? Jadi apa kita sebut? Fatara tambah ya mati saja. Jadi apa? Fata. Macam mana ibu? Jadi fatarai kan? Fatarai. Mana senang sebut? Fatarai ke? Sedap ke sebut fatarai? Ke kita nak kita nak sebut macam mana? Asalnya fatarai ibu. Fatarai payah nak sebut. Maka ditambah nun kat situ. Nun maksudnya nun tu tambahan saja. Pada fatarani, ya tu memberi makna saya. Nun tu tambahan. Nun itu adalah tambahan. Jadi fatarani. Apa nama nun tu? Nun tu namanya nun wiqayah. Nun tu namanya nun wiqayah. Apa dia makna wiqayah ibu? Wiqayah maknanya penyelamat. Wiqayah maknanya penyelamat. Macam tu ya. Jadi fatarani, dia telah menjadikan aku. Okey. Kalau dia telah menjadikan kami, fatarana, begitu. Bila ibu ayahnya insya-Allah nampak itu ilmu suraf. Itu ilmu suraf yang kita boleh dapat insya-Allah. Saya ulang balik. Fatara, dia telah menjadikan. Kalau kita tengok pada fokus pada dhamir belakang tu, fatarahu, fatarahuma, fatarahum, fataraha, fatarahuma, fatarahunna, fataraka, fatarakuma, fatarakum, fataraki, fatarakuma, fatarakunna, fatarani, fatarana, begitu. Kalau di madrasah dulu, masa saya belajar dekat madrasah, kita kena habiskan dalam satu nafas. 3 kali ulang. Tak dapat kena duduk ayam. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah. Ada kesan lah insya-Allah. Okey ibu ya. Kemudian wa ilaihi. Wa ilaihi. Ibu tengok kalimah wa ilaihi. Ilaihi. Ibu ya, ilaihi tu gabungan apa dengan apa tu? Gabungan apa dengan apa ilaihi? Cuba ibu jawab. Gabungan apa dengan apa tu ilaihi tu? Apa digabungkan dengan apa ilaihi? Cuba ibu berfikir. Cuba fikirkan. Saya nak seorang kongsikan. Cuba try insya-Allah. Ibu Hashimah, bukan eja macam tu ibu. Alif lam, bukan alif lam ya. Cuba ibu-ibu lain. Tak apa, cuba.
Ibu Nur Hayati, ila dengan huwa, betul. Macam tu ibu ya. Ila dengan huwa. Bukan dengan ha saja ibu Hashimah. Dengan huwa asalnya. Ila huruf jar digabungkan dengan huwa. Betul ya ibu Nur Hayati. Ila digabungkan dengan huwa. Bila digabungkan dengan huwa kan kotak pertama kan? Maka dia jadi ilaihi begini. Ilaihi. Ilaihi digabungkan, ila digabungkan dengan huwa jadi ilaihi. Cuma ibu ya, bukan semua digabungkan huwa jadi hi, biasanya jadi hu. Contoh min, tadi kita baca lahu, lam digabungkan dengan huwa jadi lahu. Min gabung dengan huwa jadi minhu. Fatara dengan huwa jadi fatarahu. Biasanya dengan ha baris depan, tapi kadang-kadang dengan baris bawah macam ni. Ilaihi begitu. Okey. Siapa ibu-ibu nak try? Tasfif kan? Kotak pertama sampai kotak 14 dengan suara. Biasa ibu Asimah ada, ibu Asimah tak ada. Ni, ibu Salmah ada kan? Ibu Salmah mana ibu Salmah? Ibu Salmah ada ni. Ibu Salmah boleh try ibu Salmah. Ibu Salmah boleh try. Ibu Maslina pun boleh. Ibu Maslina pun boleh try. Ibu-ibu lain semua boleh. Ibu Nurhana, Haji Nasir, Ibu Ainun, Ibu Fairuz. Lagilah Ibu Fairuz. Ibu Fairuz ni orang yang ibu yang agak mahir alhamdulillah. Ibu Faridah boleh try, Ibu Hashimah boleh try, Ibu Jauharia, Ibu Nur Hayati boleh try, Kak Nid Orizan, Ibu Nur Ain, semualah. Haji Ramli tak jarang dengan suara Haji Ramli. Okey, siapa yang try ibu cepat, saya tunggu. Ibu Hashimah, alhamdulillah. Pancing saya mengena dah sebut nama ibu. Okey, ibu boleh unmute ibu. Ibu boleh unmute dan ibu cuba try. Okay, cuba Ustaz Ibu, tahniah masya-Allah. Okey. Mula daripada ilaihu. Ilaihi. Ilaihi. Dia kalau macam ni ibu, dia bukan ilaihi. Kita baca ha baris bawah. Ilaihi. Macam tu ya. Ilaihi. Ilaihima. 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 Ilaihim. Kotak ketiga ilaihim, betul ibu. Kotak keempat ilaihi. Kotak keempat dengan hia. Tambah hia jadi apa ibu? Ilaihia. Kan? Ila digabungkan dengan hia jadi apa? Hia biasa jadi apa? Ilaihi. Kan? Biasa hia jadi apa? Ilaiha ibu. Oh, ilaiha. Lepas tu ilaihuma. Ilaihi. Kotak kelima jadi apa? Ilaihuma. Ilaihima. Ilaihima. Ilaihinna. Betul, ilaihinna, betul. Kotak ketujuh? Ilaiki. Tak ibu, itu bukan. Itu kotak ketujuh. Hantar jadi apa? Ka kan? Jadi ilaika. Ilaika, betul. Terus? Ilaikuma. Betul. Ilaikum. Betul, ilaikum. Ilaiki. Betul. Ilaikuma. Kuma, betul. Ilaikunna. Masya Allah. Okey, ini kotak ke-13 ni, hati-hati ibu. Kepada saya, apa dia? Ilaihi. Salah. Ilai. Ilai apa? Ilai je. Ilaiya. Oh, okay. Ilaiya, ilaina. Betul ibu, Masya Allah. Boleh tak ibu try lagi daripada awal balik? Ilaihi balik. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihuma, ilaihima. Okay. Ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilaiya, ilaina. Ilaina. Betul ibu. Tahniah, Masya Allah. Okey, Ibu Hashimah daripada Singapura ibu ya. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah ibu ya. Alhamdulillah. Okey ibu. Okey, nanti ibu-ibu lain faham tak? Ibu-ibu lain, ibu ayah yang lain boleh faham tak? Ibu Hashimah buat tadi, yang lain boleh faham tak? Masya Allah. Ke nak saya ulang? Boleh faham? Saya rasa dah boleh faham semua kan? Insya Allah. Faham, Ibu Nurul Aini faham. Lagi, ibu lain faham insya Allah. Okey, insya Allah faham ibu ya. Alhamdulillah. Ibu Ainun tak dengar suara lagi ni. Nanti Ibu Ainun kena nanti insya Allah ya. Try. Okey. Okey ibu ayah. Saya ulang balik ya. Ilaihi, ilaihima, ilaihim.
ilaiha, ilaihim, beri bawah ya, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina. Okey, ibu-ibu yang ada buku nota mustawa 1 ni, ada buku nota mustawa 1. Okey, cuba ibu tengok nota 11, cuba buka nota 11 kejap. Kalau dah buka, komen dah ya. Mustawa 1, mustawa 1 ni buka nota 11. Nota 11. Okey. Dah ya ibu ya, nota 11. Siapa dah buka, komen dah ya. Okey. Ibu tengok dalam nota 11 saya beri dhamir tu. Cuma sebelumnya saya bagi kalimah baitu. Ada kalimah sebelum dhamir, ada kalimah. Dan kalimah yang saya bagi contohnya kalimah baitu lah. Ibu tengok saya bagi. Macam saya kata tadi, asalnya adalah baris depan. Asalnya adalah baris depan. Okey. Baituhu, asalnya macam tu, baituhu, baituhuma, baituhum sampai habis. Habis tu Ustaz, bila keadaan yang bila kita baca baris bawah, mana yang berubah sebenarnya? Kat mana yang berubah? Okey Ibu. Ibu tengok nota 12. Tengok nota 12. Nampak tak? Ada berapa kotak yang saya warnakan dengan warna hijau? Ada berapa kotak Ibu saya warnakan dengan warna hijau? Nota 12 sebelahnya. Berapa kotak yang saya warnakan warna hijau? 5 kotak Ibu ya. Ada 5 kotak. Maknanya Ibu, 5 kotak ni akan turut berubah sekiranya tu baris bawah. Fi baitihi. Saya bagi fi baitihi. Di situ kena baca baitihi. Tu baris bawah. Maka akan ikut sekali hima. Daripada huma jadi hima. Daripada hum jadi him. Daripada hunna jadi hinna. Nampak tak Ibu? Itu tadi tu. Ilai asalnya tu baris depan. Contohnya lahu, lahuma, lahum. Tapi bila ila ni kena tu baris bawah. Ilaihi, ilaihima, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihina. Jadi begitu. Tapi yang kotak warna putih yang lain tu semuanya biarlah, jangan ubah. Kan? Tadi saya perasan pasal Ibu Hashimah baca ilaiki, kan? Ilaiki tadi pasal ibu ingatkan, digabungkan dengan itu kan? Jadi ilaihi, ilaiki lah, tak? Ilaika macam biasa. Ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina, begitu. Boleh ya, insya-Allah. Alhamdulillah terbaik Ibu. Kejapnya dah nak habis masa. Kejap dah, lagi 15 minit. Tak apa. Okey, wa ilaihi turja'un. Ibu-ibu tengok. Turja'un. Kita ulang, dah lama kita tak ulang fi'il majhul ni. Okey. Ibu-ibu dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi raja'a, mudhari'nya yarji'u. Masdarnya ruju'an. Ni saya bagi terus direct. Saya bagi sampai dia punya isim maf'ul. Ruju'an. Isim fa'ilnya raji'. Raji'un. Kan? Dulu orang duk ejek nama pelakon lama dulu lah. Namanya Omar Rojek. Orang ingat apa nama Rojek? Rojek tu bahasa Arab Ibu. Orang dulu kita bukan tahu bahasa Arab. Jadi kita pun apa ke nama orang Rojek lah, apa benda dah. Pelik-pelik bagilah nama yang sesuai. Rojek tu apa maknanya? Kita tak tahu bahasa Arab. Kita lah orang lama dulu kan. Kita tak tahu bahasa Arab. Lalu kita pun mengejek nama orang. Padahal Rojek tu bagus. Rojek tu mufrad, jamaknya raji'un. Jamaknya raji'un. Kita biasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Sekejap saya tulis dulu ya. Okey. Betul saya bagi. Raja'a mudhari'nya yarji'u. Kalau ni fi'il ma'ruf ya. Raja'a dia seorang lelaki telah pulang. Yarji'u dia seorang ataupun dia seorang lelaki sedang ataupun akan pulang. Ruju'an pulang saja, kembali ataupun pulang. Itu yang kita biasa sebut. Ni apa ni talak raji'i contoh kan.
apa maksud raji'i? Yang boleh dirujuk balik, yang boleh kembali balik pada suami asal dia. Macam tu. Kalau kita buat tesis ke apa ke, kita kena ada rujukan. Kita sebut bahasa Melayu rujukan, bukan rujukan. Rujukan tu bahasa kita lah, tapi kalau bahasa Arab rujuk. Bukan rujuk dengan ain sebenarnya. Tapi dah bahasa kita rujukan, ikutlah bahasa kita. Janganlah ikut bahasa Arab pula. Mana kamu punya rujukan kamu ni? Kita pun konon-kononnya faham bahasa Arab, pakar bahasa Arab konon-kononnya, kita pun maaf Prof, saya punya rujukan saya ni adalah, kenapa guna rujukan? Prof kena ingat asalnya bukan dengan K, dengan Ain. Rujukan, saya sebut yang betul. Kan, ini semua bahasa modelnya kata mengada-ngada lah. Poyo kata mengada-ngada. Kita biasa-biasa je ibu ya, biasa-biasa je. Tapi penting tahulah. Kalau fi'il madhi majhul, ruji'a telah dikembalikan. Kalau fi'il mudhari' majhul, yurja'u fi'il mudhari' tapi dia majhul. Sedang ataupun akan dikembalikan. Okey. Sekarang ni ibu tengok sekarang ibu, kalimah turja'un dimulakan dengan apa dan disudahi dengan huruf apa? Cuba ibu tulis. Dimulakan dengan apa, disudahi dengan huruf apa? Kalimah turja'un. Macam ni ibu, kalimah turja'un dimulakan dengan apa, disudahi dengan huruf apa? Betul ibu Sa'idah, bagus ibu. Macam ni jawapan yang saya nak. Ini yang saya nak sebenarnya. Ta belakangnya tambah waw nun. Mulakan dengan ta, belakang tambah waw nun. Maka ibu ni fi'il mudhari' kan? Ibu buka rumus fi'il mudhari' nota 16, mustawa 1, nota 16. Dan ibu-ibu tengok kotak keberapa yang rumusnya mula dengan ta, belakang tambah waw nun. Kotak keberapa ibu? Kotak keberapa yang mula dengan Ibu Rosetti, saya tak nak ibu ni, saya nak ibu tengok nota ibu. Ibu kena tengok nota. 9. Kalau ibu tengok, ibu takkan tulis 6. Dia kena tengok, nota kena tengok. Bila saya kata tengok. Okey, ibu Rosetti, nampak kan kotak apa ibu? Kotak 9 kan? Betul? Kotak 9. Okey. Betul ibu, kotak 9 ya. Okey. Kotak 9. Ibu-ibu semua, kotak 9 untuk dhamir apa tu? Kalau kotak 9, kalau huwa huma hum, kotak 9 tu dhamir apa ibu? Dhamir apa kotak 9? Tengok betul-betul. Jangan ingat apa yang tulis dengan apa yang diingat saja. Pastikan betul-betul, buka buku. Pastikan ibu tengok betul-betul. Antum betul ibu ya, antum. Antum kamu ataupun kalian kan? Antum kamu ataupun kalian. Okey, sekarang ni ibu dah tahu. Maknanya mesti makna kamu ataupun kalian, bukan makna mereka. Mereka tak boleh. Mesti kamu. Mesti kamu. Kemudian ibu tengok fi'il mudhari' sekarang ni turja'un, ibu tengok fi'il mudhari' ma'ruf ke majhul? Ma'ruf ke majhul? Turja'un ma'ruf ke majhul? Ma'ruf ke majhul ibu? Ibu Rosyati majhul betul. Masya-Allah tabarakallah ya. Majhul ibu ya, majhul. Kalau ma'ruf tarji'un. Tarji'un kamu semua kembali. Tarji'un kamu semua kembali. Tapi di sini fi'il mudhari' majhul. Bila majhul dimulakan dengan di. Dikembalikan. Jadi ibu tengok Quran terjemah ibu, kalimah turja'una saja mesti ada makna kamu, mesti ada makna mesti mula dengan di. Mesti ada kamu ataupun kalian ataupun seumpamanya, dan mesti dimulakan terjemah tu dengan di. Cuba ibu tengok, cek balik. Cuba ibu tuliskan terjemah dia. Nampak ibu? Ibu Sa'idah, mesti ada kalian, mesti ada dikembalikan. Mesti mulakan di. Betul ibu Sa'idah, masya-Allah. Lagi yang ibu lain, sama tak terjemah dia? Lebih kurang ya. Mesti ada makna kamu ataupun kalian, bukan mereka. Dan mesti terjemah tu terjemah fi'il mudhari' majhul. Nampak? Ibu Sa'idah punya, kalian dikembalikan. Tapi ibu Bahariah, kamu akan dikembalikan. Nampak tak? Saya biasa terjemah fi'il mudhari' sedang ataupun akan. Nampak tak? Saya terjemah fi'il mudhari'
sedang ataupun akan. Jadi di sini Ibu Bahariah, kamu akan dikembalikan, betul? Ibu Saidah, kalian dikembalikan, pun betul. Satu dikembalikan saja, satu lagi akan dikembalikan. Macam saya kata, fi'il mudhari' boleh memberi makna sekarang boleh, ataupun akan datang. Jelas Ibu? Yang penting kalian ataupun kamu, satu. Yang kedua, mesti dimulakan dengan di, kerana dia fi'il mudhari' majhul. Okey, kalimah turja'un, fi'il mudhari' majhul. Okey, saya nak tanya Ibu. Semua Ibu kena jawab ya. Pada kalimah turja'un saja. Pada kalimah turja'un saja saya nak buat bancian. Siapa antara ibu-ibu yang dah memang tahu dia fi'il mudhari' majhul? Siapa antara ibu yang baru tahu ini contoh fi'il mudhari' majhul? Siapa baru, komen baru. Siapa yang dah tahu, komen ulang kaji. Ulang kaji. Maksudnya dia dah tahu dan ulang kaji saja. Oh, Ibu Sahia baru, Ibu Bahariah baru, Ibu Nurul Ani baru, Ibu Salati baru, ramai baru ya. Ibu Salma ulang kaji. Ibu Salma saya percaya pasal Ibu Salma memang belajar dengan saya. Kak Nik baru, okey tak apa Kak Nik ya. Ibu Maslina ulang kaji. Okey, bagus masya-Allah Ibu. Yang lain Ibu Hashimah baru ya. Okey tak apa Ibu. Ibu lain, Ibu Fairuz ulang kaji kan? Ibu Fairuz ulang kaji. Haji Ramli, tolong komen Haji Ramli. Haji Nasir rasanya ulang kaji Haji Nasir ya. Ibu Fairuz ulang kaji masya-Allah. Ibu Ainun baru ya. Okey, tak apa, bagus Ibu. Haji Ramli ulang kaji ya. Haji Ramli pasal ikuti pengajian dengan saya dekat masjid. Jadi ulang kajilah. Alhamdulillah Ibu ya. Okey, tanya Ibu. Yang ulang kaji, ibu-ibu ingatlah ini teknik. Yang ulang kaji alhamdulillah yang baru. Ibu-ibu yang baru faham. Ini contoh lah, ini contoh fi'il mudhari' majhul. Yang kita biasa belajar, yang saya terangkan dalam peringkat pertama tu, contohnya kat sini. Kita akan jumpa lagi contoh-contoh lain insya-Allah. Lagi dan lagi. Okey. Kemudian Ibu ya. Attakhidhu min dunihi alihatan. Tengok jam. Ada masa lagi. Okey. Attakhidhu. Tengok kalimah attakhidhu saja. Ayat yang ke-23. Ayat ke-23. Attakhidhu min dunihi alihatan. Tengok kalimah attakhidhu. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi. Saya tulis ya. Allah uji pula mati saya. Pagi ni bangun tidur kabur pula. Ni pakai tab pun dia apa ni? Kabur. Okey. Ittakhaza yattakhizu. Kita tengok ya. Ittakhaza yattakhizu. Ittakhaza yattakhizu. Okey. Ni kita panggil ni bab ifti'al. Bab ifti'al. Saya diterangkan di awal surah peringkat kedua tu. Kan? Pelajaran ketiga, kita dah mula masuk pada pembahagian sulasi mazid fih biharfain. Okey, antaranya kita ada bagi bab ifti'al. Ini contoh ni lah. Contoh bab ifti'al. Okey, ittakhaza. Ittakhaza yattakhizu. Ibu-ibu tengok ya. Yang fi'il mudhari', yang ma'ruf, fi'il mudhari' ma'ruf yang mula baris depan hanya pada yang fi'il madhi 4 huruf. Sama ada 4 huruf tu asal ataupun 3 huruf asal tambah 1 huruf tambahan. Saya ulang. Fi'il mudhari' akan dimulakan baris depan. Fi'il mudhari' ma'ruf dimulakan baris depan hanya bila fi'il madhi 4 huruf. Sama ada 4 huruf tu yang asal ataupun asalnya 3 huruf tambah lagi 1 huruf. Boleh boleh semua insya-Allah. Okey. Jadi sekarang ni ittakhaza dah jadi 5 huruf. Ittakhaza alif ta khazal 5 huruf. Ittakhaza. Jadi fi'il mudhari' mula baris atas lah. Yattakhidhu. Jelas ya? Mula baris atas. Yattakhidhu. Okey, yattakhidhu dia menjadikan ataupun dia mengambil. Boleh terjemah mengambil, boleh terjemah menjadikan. Jadi Bu, kalau memberi makna saya fi'il mudhari' untuk bagi makna saya apa kita buat? Ya tukar pada apa Ibu? Ya tukar pada apa untuk bagi makna saya? Ya tukar pada apa? Yattakhidhu dia menjadikan. Ya tukar pada alif ataupun hamzah Ibu ya, tukar pada hamzah. Maka jadilah attakhidhu. Attakhidhu aku mengambil ataupun aku menjadikan. Ustaz, itu ada a'at tu bukan attakhidhu saja, tetapi attakhidhu.
Itulah kita kena belajar ibu. Yang hamzah pertama tu soalan. Hamzah pertama tu soalan. Tu soalan. Attakhidhu, saya mengambil, saya menjadikan. Ataupun aku mengambil, ataupun aku menjadikan. Okey. Ibu ayah, cuba terjemah. Attakhidhu, tak percaya? Hamzah tu mesti ada makna soal. Attakhidhu mesti ada makna aku. Aku menjadikan ataupun aku mengambil. Cuba ibu-ibu terjemahkan. Attakhidhu saja. Apa terjemah? Attakhidhu. Apakah, nampak tak Ibu Hashimah? Apakah kan? Apakah tu pada hamzah saja. Aku akan ambil. Aku tu mana hamzah at-takhizu tu. Ambil pada makna pada makna asal huruf tu ada makna ambil. Kan? Ittakhaza tu maksudnya mengambil. Jadi at-takhizu, adakah aku akan ambil? Macam tu. Betul Ibu, masya-Allah. Ibu lain? Terjemah Ibu lain macam mana? Ibu Rosyati, apakah aku akan menyembah ataupun mengambil? Bagus Ibu, nampak tak? Ada apakah. Apakah aku akan menyembah? Ibu Nur Aini, nampak tak soalan diterjemah mengapa pula? Mengapa pula? Dia macam ni Ibu ya. Bukan mengapa tu macam mana? Maksudnya dia macam ni bahasa kita. Apa hal, bahasa kita lah bahasa kasar. Apa hal pula aku nak jadikan orang lain, aku nak jadikan benda lain sebagai Tuhan? Tuhan Allah Ta'ala tu jadikan aku, apa hal aku nak jadikan orang lain sebagai Tuhan pula? Benda lain sebagai Tuhan? Itulah soalannya. Jadi, a'atakhidhu, mengapa, macam Ibu Maslina, patutkah, macam itulah, patutkah pun boleh. Adakah, mengapa, itu apa-apa soalan tu semua, kenapa saya kena terangkan? Kerana takut sebahagian orang yang lurus. Sebahagian yang lurus dia kata, Ustaz, mengapa bukan limaza ke? Mengapa kan limaza? Salah terjemah ni. Mengapa kan limaza baru mengapa? Kan? Adakah bukan hal ke Ustaz? Hal kan adakah? Kenapa tak gunakan hal? Ni salah terjemah ni. Itulah bila kita lurus, kita belajar itu yang kita pegang. Padahal ilmu ni luas. Ilmu ni luas. Jadi kalau kita belajar, hamzah terjemah adakah, biasanya adakah. Tapi kita tengok ada terjemah patutkah, ada terjemah mengapa, ada terjemah adakah. Semua terjemah ni adalah terjemah yang betul ikut kesesuaian cara kita nak faham ni. Cara penterjemah nak bagi kita faham, dia akan terjemah ikut benda yang kalimah paling sesuai. Kan? Sedangkan ibu ayah tengok cara saya cakap, apa hal pula aku nak jadikan benda lain sebagai Tuhan? Bukan diorang ciptakan aku, Allah ciptakan aku. Itu nampak soalan macam tu. Ataupun saya gunakan patut ke aku jadikan yang lain sebagai Tuhan? Ataupun mengapa? Mengapa perlu aku jadikan yang lain sebagai Tuhan? Allah Ta'ala Tuhan aku. Macam tu. Ibu nampak tak gaya bahasa tu? Gaya Habib An-Najjar menjawab soalan tu. Dengan cara intonasi yang kita buat tu. Belum lagi saya jadi pelakon. Apa kata? Menghayati watak ya. Dengan nada intonasi tu. Ambil saja Ibu Hashimah. Bagus soalan. Ambil saja akhoza. Ambil saja akhoza. Akhoza mengambil. Tapi itu pun akhoza pun ada banyak makna lain. Tapi di antara maknanya ambil. Ataupun kalau terima, qabila pun boleh terima. Qabila, terima. Aku terima. Qabila. Okay. Boleh Ibu Hashimah. Masya Allah. Terbaik Ibu ya. Okey ibu-ibu semua, setakat itu sajalah insya-Allah ya. Kira minggu depan kita sambung ayat 23. Ingat-ingat ibu ya. Minggu depan kita sentuh sikit at-takhidhu sikit dan sambung ayat 23 insya-Allah. Okey, boleh ibu? Cukup ya insya-Allah setakat pagi ni insya-Allah. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Ibu-ibu, siapa-siapa yang nak join Nahwu Mustawa 1 peringkat pertama, intake kedua masih boleh join. Dan siapa nak join kursus Mustawa 1 ni selama 5 hari, maksudnya 5 jam, 5 jam setiap malam Isnin sampai Jumaat, minggu ni saja 9.30 sampai 10.30 setiap malam. Kena daftar segera. Daftar segera lah, ikut kan dah tutup dah, tapi ada ibu masih nak daftar boleh. Siapa kalau lambat daftar, tertinggal, pasal kuliah yang saya buat tu tak boleh direkam, hanya yang live saja macam tu. Okay Bu ya. Sekali itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Afwan wa iyyak, sama-sama ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.